Tak dengar Aja cakap. Ya Kak Ma, sebabnya saya tak buka. Patutlah. Assalamualaikum Kak Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni okey ni internetnya? Apa dia? Internetnya okey ni? Tapi itulah dia perasan tak bila Kak Ma buka tu kadang-kadang video dia tutup sendiri. Dia macam tu. Oh. Tak stable. Ni harap-harap okey lah ni. Kak Ma kena prepare satu lagi device untuk backup. Takut dia putus tengah jalan. Sorry lambat. 10 minit pula tu. Tak baik sungguh. Assalamualaikum Kak Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat semua? Alhamdulillah Kak Ma. Alhamdulillah. Masya Allah. Dah lama tak jumpa kan? Okey. Segan lah. Kalau nak. Yelah, sihat dan bertenaga. Have to lah. Yelah Kak Ma dah lepas. Apa dia? Dia dah present dah lepas. Bertenaga lah. Tapi sebelum present. Tapi itulah Alhamdulillah Allah bagi mudah semua. Dengar tak? Okay, so kita ada dalam lebih kurang 9 orang dalam ni termasuk Kak Ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kalau kita mula lewat lagi, nanti lewat pula lagi kita punya program ni kan. Okay, so okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua sahabat. Okay, terima kasih kepada Kak Tuan Azma, Tuan Mat kerana sudi join kita pada petang ni untuk berkongsi sedikit mungkin skill presentation yang mungkin kita boleh adapt ataupun kita boleh ambil untuk kita sama-samalah menyebarkan manfaat takaful ni lah kan. Okay, so sekarang ni sebelum kita mulakan dan teruskan majlis ilmu kita pada hari ini, kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak jemput sikitlah Kak Ma untuk berkongsi sebersikit tentang diri sendiri, diri Kak Ma, supaya mereka nampak berapa lama dah Kak Ma dalam takaful ni, kan? Kak Ma ni duduk kat mana, agensi mana, macam tu So silakan Kak Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kak Ma doakan semoga semua sahabat-sahabat yang di hadapan Kak Ma ni yang Kak Ma boleh nampak Eja, Zurina, Lin. Kak Mas ada, bukalah video. Bolehlah kita beramah mesra. Ina ni Kak Ma tak cam muka sebab tak ada gambar, tak ada video. Nur Jahariah, Anissa Ramdan, Muhammad Izwan, Syarul, yang ni Rifki. Okey. So Kak Ma doakan semoga semua dalam sihat sejahtera sentiasalah dalam lindungan jagaan Allah sentiasa. So Kak Ma, nama penuh Kak Ma Tuan Azma binti Tuan Mat. Status dia Puan lah. Okey, Puan Tuan Azma binti Tuan Mat. Okey, Kak Ma ni isteri kepada Muhammad Azmi bin Abdullah Bala. Okey. So Muhammad Abdullah Bala itu adalah nama bapa mertua Kak Ma, Bala Subramaniam.
So bila dia masuk Islam, jadilah Abdullah Bala. Okey, Kak Ma adalah seorang ibu kepada 10 orang anak. 10 tapi satu simpan. Okey, satu simpan. Nampak je kecil. Okey. Tapi kalau berjalan ramai-ramai, orang tak cakap anak Kak Ma pun, orang kata adik Kak Ma. Perasan aku. Macam ni lah Kak Ma suka diri. sebab apa orang kata orang biasa-biasa kan, siapa nak tolong tekan. Okey, so Kak Ma kalau latar belakang pendidikan, Kak Ma lulusan UIA, kos sains politik, tapi orang yang tak pandai berpolitik. Okey, Kak Ma berasal dari Kubang Krian, Kelantan. Tapi menetap di Kuala Lumpur sejak 99 pun begitu. Bila bercakap masih lagi tempayan budu berkocak. Macam itulah. Sebab tak boleh nak hilang slang tu. So, latar belakang pekerjaan. Pekerjaan pertama Kak Ma adalah di Maybank. Diteruskan ke Maybank Assurance Sdn Bhd under Department Underwriting. Lepas tu berhenti mula Maybank Assurance 1999 lah, right after paper akhir, final exam. Kak Ma tak sempat gerak, dah dapat kerja, alhamdulillah, Allah rezekikan kat situ. So masuk Maybank, lepas tu sambung ke Maybank Assurance bahagian underwriting. Lepas tu pada tahun 2006 dah rasa insaf sebab anak terbiar kan, workaholic. Pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam, orang yang memang pandang kerja macam sebahagian daripada hidup. So kerja hari itu memang nak siapkan hari itu. So memang tak siap lah. So makanya bila perangainya begitu, sikapnya begitu, anak hanya tengok dari katil ke katil setiap hari. Maknanya Kak Ma keluar bekerja masa anak masih tidur. So angkat anak, dukung di bahu, hantar rumah pengasuh atau rumah mak lah. Rumah pengasuh, ambil balik daripada rumah pengasuh masa anak dah tidur dah. Sebab Kak Ma balik pukul 10. Sebab masa tu Kak Ma handle bahagian yang agak crucial lah, yang perlukan Kak Ma stay back. So bila tahun 2007 tu rasa insaf, Kak Ma pun resign, konon nak bisnes sendiri lah. Sebisnes sendiri. Yang kelakarnya bisnes kosmetik. Orang yang tak pakai lipstick, sabun pencuci muka pun tak pernah pakai. Hanya pakai sabun mandi, itulah pencuci muka aku. So, tiba-tiba jual lipstick, mana nak join kan? So, jiwa memberontak. Tak sampai setahun pun, give up the business lah. So, lepas tu, fikir, istikharah semua. Di suatu subuh yang hening, selepas solat subuh, tiba-tiba terkeluar dia. Mulut terpaca, bang, saya nak jadi ejen takaful. Boleh tak? Husband pun kata, boleh ke? Dia kata. Sebabnya, dia tahu Kak Ma pendiam. Dari kita orang tak bercinta pun. Sebab dia pun takut nak approach Kak Ma pun segan nak approach dia. Cumanya dia approach Kak Ma sebagai adik angkat lah. Dia adik angkat Kak Ma asalnya. Okay. So, bila begitu dia macam tak percayalah sebab Kak Ma pendiam, Kak Ma introvert. Orang tak tegur memang tak macam ni lah bercakap dia. Siapa-siapa belum kenal Kak Ma akan kata Kak Ma sombong. Nak kenal Kak Ma, cuba pergi convention first time. Kak Ma tak akan bercakap pun dengan siapa-siapa. Kak Ma akan duduk, masuk bas pun senyap dekat kerusi sampailah orang tegur. So, tapi lepas balik convention tu memang tak dan korang bercakap lah, Kak Ma akan bercakap tak berhenti. Dia macam tu. So, Kak Ma kata bagi Kak Ma masuk 6 bulan. Kalau Kak Ma tak boleh buat, Kak Ma akan give up, Kak Ma akan cari kerja balik. So, atas rasa kepercayaan dan kasih sayang itulah, dia kata okey, dia bagi Kak Ma buat 6 bulan. Tengok-tengok, sekarang ni dah berapa belas tahun dah, Kak Ma masih di sini dah, alhamdulillah. Walaupun dah bertukar agensi berapa dah. First time masuk under Raudah Excellence, tapi disebabkan oleh Kak Ma cerita direct lah. So masuk Raudah Excellence pada April 2008. Lepas tu 2011 abang Kak Ma yang mana bekas VP Takaful Ikhlas, dia resign kerja, buka agensi. So sebagai seorang adik mendengar kata seorang ibu, so Kak Ma minta tukar agensi. Tapi Gam tak, of course Kak Ma tak salahkan dia sebab itu adalah
apa dia panggil, salah satu syarat kan requirement tak boleh tukar agensi untuk menjaga keharmonian semua. Sebab kalau dibagi Kak Ma ramai lagi yang menunggu nak tukar agensi. Yang mana budaya itu tak eloklah sebenarnya, tak sangat tak bagus. So Kak Ma dinasihatkan berhenti. So Kak Ma berhenti. Tapi berhenti masa tu Kak Ma dapat offer menjadi underwriter dekat HLT. Masa tu HLT baru nak form lah. Tapi jiwa sebab orang yang dah biasa masa kerja office, kita nak tukar orang yang menulis tangan kanan, nak tukar tangan kiri, berat dia je tahu. So macam itulah masa dari office, nak jadi ejen takaful, Kak Amal masa setahun untuk biasakan diri. Okay? So bila dah biasa, bayangkan dari 2008, so masa 2011 tu, bila orang suruh berhenti dan Kak Ma berhenti, masa tu income dah okey dan Kak Ma dah selesa dengan kerja dakwah Kak Ma. Sebab Kak Ma mula-mula masuk memang Kak Ma nak duit. Tapi bila lama-lama buat, duit tu dah tempat terakhir rupa-rupanya. Kita rasa seronok sharing, kita rasa seronok menyampaikan tu lebih daripada duit yang kita dapat. So bila dapat offer underwriter pun, Kak Ma macam masa tu fikir tak nak lah. Kak Ma tunggu 13 bulan untuk daftar balik. By the time Kak Ma nak daftar balik, abang Kak Ma terpaksa tutup agensi dia. Sebabnya mak Kak Ma masa tu sakit tenat, memerlukan dana yang banyak lah untuk rawatan dialisis dia. So dia rasa sangat bersalah sebab dia dah macam income Kak Ma sebab dia, mak pun, okay. So dia pun terpaksa macam sacrifice, abang Kak Ma sacrifice masuk balik kerja untuk dapatkan income tetap untuk support mak punya dialisis lah. Okay, so Kak Ma pun dia nak daftar balik, abang tak ada dah. So terpaksa cari agensi lain. Bertemulah dengan Al-Faisal. So duduk under Nik Faizul. Bila Nik Faizul ni seorang, Kak Ma panggil dia Farid Kamil. Dia marah. So Nik Faizul ni seorang leader analitik lah sebab dia muda. So dia naik gam selepas 2 tahun. Kak Ma join dia. So Kak Ma ada My Ikhlas. So sampai sekarang My Ikhlas lah, alhamdulillah. Okey, panjangnya intro dia. Dah macam Ustazah Asma Harun pula dah. Okey, itu sahaja intronya. Kenapa Kak Ma tak dengar Ejah kakak? Kak Ma problem ke Ejah problem? Tak dengar. Dengar tapi macam bergema. Benda sebelah menyebelah ke dengan Kak Ma pula jadi tuan rumah. Dengan Kak Lin. Kak Lin. Okey, baik. Alright, dengar Alright. Okey, alright. Okay, so kita teruskan kepada agenda kita. Pada hari ini kita ada role play. Okay, situasinya supaya mereka semua faham. Dia macam ni, Kak Ma dia buat phone call, dia telefon appointment, buat appointment dengan seorang gadis. Okay, gadis ni berumur 36 tahun, ada gaji lebih kurang dalam 5K dan ada 3 orang anak. Okay, so hari ini adalah hari appointment yang akan berlangsung macam tu. Situasinya begitu. Okay, so saya teruskanlah dengan situasi tu tersebut. Okay, silakan Kak Ma. Okay. Assalamualaikum Ejah. Waalaikumsalam. Okay. Sebelum tu Kak Ma nak ucap terima kasih lah sebab Ejah bagi peluang kat Kak Ma kan untuk berjumpa, berkenalan, setambah lagi seorang sahabat Kak Ma. Terima kasih Ejah. Sama-sama. Okey. Tapi sebelum role play, Kak Ma cakap jujur ya, Kak Ma ni jenis orang yang spontan. So bila role play ni dia macam jadi Kak Ma dah mengaku kat Ejah.
Kak Amal ni jenis orang yang spontan. So bila Oh. play tu mungkin akan ada dia ada lah sikit-sikit apa panggil hanky-panky. Dia akan ada sikit Kak Amal sangkut-sangkut. Sebab Kak Amal tu Tak apa, dulu yang duduk depan klien, masa tu lah semua idea mencurah-curah. Okey. Tapi idea dia tak lari daripada apa yang ni lah. Okey. So terima kasih. Segitulah Kak Amal dengan klien pun terima kasih sebab bagi peluang. So tambah lagi seorang sahabat Kak Amal. Okey, by the way, Ija sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dari mana tadi? Dari office ke? Ke work from home sekarang? Saya dari office, tapi ni dah dekat ni lah rumah. Okey. So, sebelum Kak Amal call Eja lah yang nak cerita pasal takaful ni, Eja ada cari mana-mana ke ataupun dah ada mana-mana plan ke takaful ataupun ada agent pernah approach ke sebelum ni? Belum Kak, tak ada. Tak ada. So apa bila sebut takaful ni apa yang Eja terlintas dekat mata, dekat akal, apa yang mula-mula datang dekat kepala bila Kak Amal call, Kak Amal kata nak cerita, nak share pasal takaful. Apa yang Eja faham tentang takaful? Macam mana? Bila Kak Amal call Eja, Kak Amal kata nak share tentang takaful, apa perkara pertama yang terlintas pasal takaful ni dekat kepala Eja lah? Kalau cakap pasal takaful ni macam tak nak dengar. Tak nak dengar. Kenapa ya? Sebabnya saya tak nak dengar ni, tak sukalah orang insurans kan, orang takaful macam paksa kita suruh masuk macam tu Oh lah. ya ke? Okey. So insya-Allah dengan Kak Amal ni Eja akan selesa lah sebab Kak Amal tak suka paksa orang, Kak Amal suka share je. Tapi kalau Eja rasa apa yang Kak Amal share ni sangat bermanfaat untuk Eja, so mungkin Eja boleh consider. So kita proceed lah. Kalau Eja rasa tak perlukan pun, tak apa. Dia DS ilmu. At least mungkin Eja tak buat hari ni. Esok-esok ada orang tanya Eja, Eja boleh share apa yang Kak Amal share dengan Eja. Macam tu lah. Okay, so orang kata tak kenal maka tak cinta dah. So Kak Amal pun nak share lah sikit apa takaful. Sebab kadang-kadang kita ni kita senang menghukum tanpa kita kenal. Contohlah, contoh hari-hari kan. Tengah-tengah makan tiba-tiba orang datang minta orang buta lah. So dalam kepala kita first bukan nak bagi. First impression kita, ni sindiket lah tu. Itulah kita. Bukan kita je, kamu pun kadang-kadang. So sebab itulah kata sehari ni kita berkenalan juga. Apa yang kamu nak kenalkan. Okey, So, baik. so Saya pun dah bersedia nak dengar ni. So Kak Amal pun buka lah file Kak Amal. Okey. Okay, so Kak Amal buka, Kak Amal selalu sudah. Boleh share screen tak? Tak boleh Sekejap boleh. Sebabnya akak dah jadi co-host. Macam mana nak share? Sudah. Okay. So, bila sebut pasal takaful ni, dia sebenarnya takaful ni untuk pengetahuan Eja, dia mula datang dan orang diperkenalkan dah pada tahun 1980-an dah. Okey. Tapi sebelum tu masa zaman mak ayah Kak Ma dulu semua orang ambil insurans. Cumanya kita anak-anak masa tu rasa pelik lah kenapa mak ayah ambil insurans macam tu. Okey, so Eja pernah dengar insurans? Pernah dengar. Ada tapi tak ambil tahulah. Ada ambil kereta kan? Ada? Kereta renew road tax every year kan? So nak renew road tax tu selalunya apa yang Eja kena buat dulu? Sebelum renew road tax. Sebelum renew road tax, cari kat mana lah nak buat tu. So road tax tak boleh nak renew kalau tak ada insurans. Nak renew road tax. Betul-betul. Kenapa nak ada insurans. Sebabnya kereta tu perlukan perlindungan in case lah. Sebab kadang-kadang hidup kita ni satu line je. Allah kata hari ni aku hidupkan engkau. So kita pun celebrate lah birthday every year. Kak Ma bagus je celebrate birthday hari tu 12/1. Sebanyaklah hadiah orang hantar depan pintu semua. Kenapa ya? Sebab kita enjoy the moment. Sebab kita tahu bila kita akan mati. So begitulah.
So itulah sebabnya kenapa kereta tu perlukan perlindungan. Kalaulah hari ini kita keluar rumah, itu adalah keluar kita yang terakhir. So kalau jadi apa-apa, kereta tu dapatlah orang kata balik duit kereta Duit yang dia. kita dah bayar semua tu nilai semasa lah. Okey, so apa yang Kak Man nak relatekan sekarang ni adalah takaful. Tadi kalau dulu-dulu orang sebut insurans lah. Okey, so 1970-an insurans sangat terkenal lah, especially di kalangan orang Cina. Orang Cina, anak lahir dia terus ambil insurans sebab dia tahu kepentingan dia. Cumanya tahun 1972, kita punya pakar syariah mengkaji. Okey, mengkaji insurans ni macam mana dia punya ni, so dipatuakan haram lah pada tahun 1972 oleh siapa? Oleh pejabat agama lah. Seperti macam tu. So kenapa dia haram ya? Okey, dia haram kerana akad dia. Kerana akad dia. So kalau boleh tengok kat sini, kejap tak macam ni. Kejap sorry. Okey. So kenapa dia haram adalah kerana akad dia. Okey, apa akad insurans konvensional ni? Akad dia adalah muawadah, iaitu jual beli. Yang mana bila jual beli dia ada rukun-rukun dia. Macam juga solat, solat ada rukun dia, ada syarat sah dia. Okey, so dalam insurans jual beli ni pula dia ada rukun-rukun dia. Daripada rukun-rukun tersebutlah maka lahirnya 3 unsur yang kita tak nak lah, yang menyebabkan akad tersebut menjadi fasid, rosak. So apa dia punya ni? Yang pertamanya adalah gharar. Gharar ni ketidaktentuan. Contoh, masa ambil insurans kereta, apa yang Eja dapat? Eja pakai kereta apa ya by the way? Kita ni lah apa nama tu? Mes. Mas, okey. Sebulan mahal kan mas ni? 2,000 lebih kan? Betul. Tax dia pun 2,000 lebih kan? Mm-mm. Itulah. Okey, so gharar. Bila renew insurance apa yang Eja dapat? Sekeping kan? kertas, cover note. Carbon note. Adakah carbon note itu bernilai 2,000? Tak ada, tak. Tak ada. So, kat situlah berlaku ghararnya. So, 2,000 apa yang manfaat yang kita dapat? Manfaat dia adalah pampasan nantilah kalau berlaku apa-apa dekat kereta tu, maknanya pihak insurans akan bayar balik nilai semasa kalau total loss lah. Kalau bukan total loss, nilai kerosakan. Okey, tapi bila dapat? Entah. Tak tahu. Bila accident, tahu ke bila nak accident? Tak Tak tahu tahu. juga. So berlakulah gharar kat situ. Sedangkan rukun jual beli adalah mesti boleh tukar. Tu maksud dia tukar, pertukaran. Okey, yang kedua adalah maisir. Okey, saya bayar 2,000 ni, nilai Mercedes ni adalah 200,000 lebih. Okey, so kalau lah berlaku total loss, saya dapatlah balik nilai harga kereta ni. Saya bayar 2,000 je. Okey, kalau berlaku, kalau tak berlaku, Tak ada. Tak dapat bukan lah. apa-apa. Itulah yang timbulnya isu. Alah rugilah saya bayar, tak laku apa-apa pun. Dia lupa yang tak berlaku itulah sebenarnya yang dia sedang bayar. Okey. So yang ketiga yang paling berat lah ni. Yang ni yang memang orang kata kalau orang kata babi itu haram, yang ni lagi berat. Kenapa? Yang ketiga ni adalah riba. Riba ni, sekecil-kecil dosa riba adalah seolah-olah kita mengangkat pedang, ajak Allah dan Rasulullah berperang. Itulah dosa, sekecil-kecil dosa riba. Dan dalam surah Al-Baqarah pun ada sebut, orang yang makan riba dalam keadaan dia tahu, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam apa? Dalam neraka. Itu lebih kurang lah. Tapi kalau benda ni happen sebelum kita tahu, itu adalah rezeki bagi kamu. Okey. So, pihak majlis agama pun fikir ambil berat pasal benda ni. Walaupun orang kata, sebab orang Melayu kita, orang Islam kita ni biasanya kalau bab-bab yang tak nampak ni boleh selalu mengharuskan. Okey. Okey, tapi majlis fatwa ni dia ambil berat. So dia kaji macam mana
nak jadikan, sebab dia tahu dalam situasi insurans konvensional, insurans ni sangat diperlukan. Sebab bukan semua di kalangan kita yang ada 30,000 dalam akaun sekarang. Bukan semua di kalangan kita yang ada 10,000 dalam akaun sekarang. Even kalau ikut statistik pencarum KWSP pun, lebih kurang dalam 60% daripada pencarum, kalaulah kehilangan kerja hari ini disebabkan oleh musibah, hanya boleh hidup selama setahun sahaja. Itu 60%. Okey? 1% sahaja yang boleh survive selama-lamanya dengan duit simpanan yang ada. Okey, so kita pun kaji dan negara pun wujudkan satu komiti lah untuk mengkaji pasal benda ni. So lahirlah takaful. Okey, takaful. So disebabkan insurans ni haram disebabkan akad. So takaful ni kita kaji macam mana nak haruskan muamalah ini supaya ia tak menjadi jual beli. So kaji punya kaji. Yang kaji ni bukan orang macam Kak Ma yang baca buku dapat ilmu, tak. Orang yang kaji ni adalah orang-orang yang memang kos dia ambil benda tu, ambil muamalah, fiqh muamalat, yang study nak habiskan satu PhD, satu master tu berapa puluh buku yang setebal-setebal gini. Okey, so lahirlah takaful yang diambil daripada ibrah zaman 1400 tahun yang lalu. Okey, takaful ni apa sebenarnya? Takaful ni berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu kafala, menjamin, menjaga, memelihara. So bila tambah ta je kat depan, takafala, dia jadi saling menjamin. Awak jamin saya jamin awak. Kak Ma mencarum, Eja mencarum. So kita di kalangan peserta ni saling menjamin, saling menjaga, saling memelihara. Itulah yang dicanangkan sepanjang PKP dan COVID-19 ni, kita jaga kita. Kita ke siapa? Pencarum-pencarum ni lah. Okey. So, dia bertukarlah akad tu kepada tabarru'at. So berdasarkan dalil mana? Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan, hal kebaikan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam hal kejahatan. Surah Al-Ma'idah ayat 2. So yang ni biasanya kalau ada bawa Quran, buka aja surah Al-Ma'idah, baca sama-sama sambil betulkan tajwid. So kita dah dapat 3 manfaat kat situ. Sampaikan ilmu. Yang kedua, mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebetulkan tajwid, mengajarkan Al-Quran. 3 manfaat kita dapat kat situ. Besar ni, ruang seorang ejen ni besar. Ini iklan tau, bukan role play. Kamu ni. Kalau Kak Ma. Inilah Kak Ma sebenarnya. Terima kasih. Betul. So, akad tadi ditukarkan instead of muawadah, kita tukar kepada tabarru'at. Okey, tabarru' itu apa? Tabarru' adalah derma, iaitu berteraskan konsep kerjasama dan saling membantu untuk menerapkan nilai perpaduan di kalangan peserta. Okey, so ke mana perginya tabarruk kita ni? Pergi tabarruk ni tadi, kita akan simpankan dalam satu dana yang dipanggil dana ta'awun. Mari kita belajar bahasa Arab. Biasanya hari ni kan, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. So just imagine lah, kalau tak jumpa Kak Ma hari ni, tak tahu ni makna-makna ni. Akad. Okey, so dah belajar bahasa Arab secara tak langsung. Okey, so tabarruk kita masukkan ke tabung ta'awun, tolong menolong. Okey, so bila kita nak guna tabung ta'awun ni, just imagine so ceritalah pasal kes kemalangan maut. So Kak Ma selalu gunalah kemalangan maut di Lebuh Raya yang naik motor besar tu, salah seorangnya adalah klien Takaful Ikhlas. Okey, so masa tu klaim yang kita bayar kepada dia dalam 100 ke 300 ribu, Kak Ma tak ingat. So Kak Ma sebut je lah 100 ribu. So just imagine, seorang ayah yang naik motor besar, Kak Ma faham, Kak Ma dari sudut logik akal dia, naik motor besar ni mestilah seseorang yang berduit. Dan orang yang berduit dan boleh naik motor besar ni, mesti dia punya lifestyle dia orang have lah. So just imagine siapa yang terkesan dengan kematian dia. Anak. Anak dia, isteri dia. Okey, kalau isteri bekerja, masih okey lagi lah. Cuma berat di bahu isteri. Kalau isteri tak bekerja, memang sangat suffer. Dia bergantung kepada nilai akaun semasa dia pada masa itu. Kalau ada, itu pun faraid. Isteri hanya dapat 1/8 je. Okey, by the way, selalu simpan duit kat mana je? Bank. Memang Bank, tabung haji. banyak tu. So setiap bulan memang konsisten ke? Konsisten masuk, konsisten juga keluar. Ada
biasanya masuk dalam berapa sebulan? Tu akaun lah. Tabung haji masyarakat sekira. Lebih kurang lah 10% lah daripada tak sampai pun kadang tu 5% ke. Oh 5%. So maknanya 500 lah. Kalau setahun dapatlah. Setahun dalam 5,000 darab 12. 6,000 lah. Setahun kan. So dia dah kerja berapa lama ya? Dah kerja dalam 10 tahun lah. 10 tahun. Maknanya dalam akaun lebih kurang adalah 60,000 sekarang kan? InsyaAllah. Dia gelap. Tak je ni. So bila begitu kita dah tahu dah. Itu adalah fact finding. Orang kata fact finding akan berjalan selari dengan perbualan. Itu iklan, bukan role play. Okay. So, just imagine. Kata kat dia, just imagine. Yang terkesan adalah anak-anak. So siapa ya? Inilah anak-anak menjadi yatim. Anak-anak menjadi yatim. Isteri menjadi balu. Okay, so kalau isteri tak pernah bekerja, terpaksa biasakan diri bekerja. So sekali lagi, dua beban isteri kat sini. Mana nak fikir pasal nasib anak-anak, mana nak fikir, nak biasakan diri dengan alam pekerjaan, alam baru dia. Okay, so dari selain daripada orang kata terkesan fizikal, dia terkesan emosi. So setidaknya lah dengan tabung ta'awun ni, yang 10 sen ke, 20 sen ke, sumbangan kita, inilah yang membantu anak yatim dan balu tadi untuk teruskan hidup. So just imagine kalau 100,000 tadi, ini klien Kak Ma tahu, Kak Ma cerita klien Kak Ma, breadwinner. Okay, so bila dia meninggal, duit pampasan dia dalam 150,000. Dia kata 50,000 dia memasukkan ke akaun anak-anak lah, ke tabung haji anak-anak dia 3 orang. So just imagine, duit tadi Kak Ma kata nak buat apa untuk pendidikan dia, untuk nak masuk U besok, bolehlah pakai duit. Okay, so cakap kat dia, bayangkan duit tadi adalah daripada tabarruk kita. Okay, tiba-tiba anak ni pun belajar, cemerlang masuk sambung degree, sambung PhD. So jadilah lecturer. Dulu suka pakai doktor, Kak Ma suka ambil lecturer. So lecturer, dia jadi lecturer daripada early tadi adalah daripada mana mak dia simpan duit takaful ayah dia ni. Okey, so bayangkan anak itu menjadi lecturer berbekalkan kalau lah tak ada duit tu mungkin agak sukar dia sambung pelajaran. Tapi kerana adanya tu, kita dah bantu dia sambung pelajaran sehingga dia menjadi seorang lecturer dan sebarkan ilmu. Sebab tu Kak Ma, siapa-siapa yang jumpa Kak Ma dan bersetuju nak ambil, nampak tak kita dah attract dia supaya dia attach dengan kita. Dan bersetuju nak ambil, Kak Ma sangat-sangat suka jaga niat. Jaga niat ni tabarrukku ya Allah, aku ambil ni bukan niat nak sakit, aku ambil ni niat nak tolong orang. Aku ambil ni mudah-mudahan dengan derma aku, dengan tabarruk aku ni ada anak yatim yang akan jadi orang yang boleh bagi manfaat kepada masyarakat. So mudah-mudahan lecturer tadi sampaikan ilmu berapa ratus ribu, anak murid dia apply ilmu tersebut adalah tempias sikit-sikit untuk kita yang mencarum dekat tabarruk tadi. Okey, best tak best takat ni aja. Clear tak apa itu takaful? Clear sangat. Clear sangat. Selain daripada tu, katalah yang aksiden tadi lumpuh. Okey, aksiden tak mati tapi lumpuh. Klien Kak Ma seorang pernah cakap. Dia kata, bila jadi lumpuh tu, satu je perasaan dia masa tu. Satu perasaan dia baik mati daripada hidup macam ni. Tapi yang menghalang kita daripada sebut perkataan itu adalah apa dia ya? Takut. Iman. Iman. Beruntungnya kita ni lahir sebagai Islam, beruntungnya kita hari ini hidup dalam Islam. Best tak dakwah ni, tengah dakwah ni. So bagi Kak Ma setiap kali sebut ayat ni depan klien, depan prospek, Kak Ma akan meremang bulu roma. Iklan ni tahu, bukan role play. Kita akan meremang bulu roma, kita akan rasa nak menangis sebab rasa macam syukurnya ya Allah aku duduk dalam Islam. Dan kalau pun berlaku, kita dah ingatkan di awal-awal. Kalau berlaku sakit kritikal ke lumpuh ke, kita ni beruntung kita ada iman. Allah sentiasa bersama kita. Okey, so apa lagi yang ni? Tapi Allah kata berusahalah. Berusaha. Rasulullah pesan, sebelum kamu tawakal, usaha dulu. Okey, so ambillah takaful sebagai salah satu usaha. Selain daripada ibadah khusus dan ibadah sunat lah.
Okey, sambil takaful. So lumpuh. Lumpuh ni dua ibadat kita dapat kat situ. Satu, apa benda? Kita sabar ketika lumpuh. Kedua, kalau ambil takaful ni kita dapat pahala kerana kita Tak berusaha menyusahkan untuk tidak orang. menyusahkan orang. Hmm. So begitu je lah teknik-teknik Kak Wafiz. Depan orang pun macam tu, depan Eja pun macam tu. So Eja prospek Kak Mah hari ni. Okey, so cakap kat dia, orang nak jaga kita dalam situasi kita berduit dengan orang jaga kita dalam situasi kita tak ada duit dan orang terpaksa cari duit untuk kita, untuk jaga kita. Mana yang rasa lebih ringan untuk orang? Ya, ada duit lah. Yang ada duit lah, sebab dia rasa dia senang. Dia cuma bagi Menguruskan kita. dia Je. menguruskan sahaja. Segitu. So setakat ni Eja rasa takaful ni penting ke tak penting? Penting. Penting. Mm-mm. So kalau Kak Mah sebut hari ini 500 sebulan untuk takaful, untuk ada semua akaun ni, untuk jaga anak yatim, untuk jaga orang sakit, untuk jaga orang lumpuh. Eja rasa berat ke? 500 tu kalau gaji sekarang macam berat juga lah. Oh beratlah. Seberapa yang Eja rasa ringan untuk disebut lah. Jangan rasa kalau satu amount tu yang Eja sebut, kalau Eja contribute untuk jaga semua ni, dan Eja kena ingat satu je, antara muka-muka yang senyum sedih ni, boleh jadi salah satunya kita. Tapi kita selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seberapa amount yang kalau Kak Mah sebut, dapur Eja tak terkesan, kereta Eja tak terkesan. 150 lah. Kita dah lah close lah. Kak, kalau contoh dia kata, berapa yang paling murah? Berapa paling murah? So, kalau tanya berapa paling murah, Kak Mah sebut je amount. Dengan umur 36 ni, sebutlah kita sebenarnya, takaful ni dia macam nasi berlauk. Lagi banyak. Lagi banyak. Kalau nak makan nasi lemak, contoh nasi lemak lah. Contoh nasi lemak. Kalau nak makan nasi lemak yang biasa-biasa je, hujung bulan. Kan orang bujang je selalunya makan nasi lemak biasa-biasa ni, hujung bulan. Segan tak bila Kak Mah sebut orang bujang? Kan? Seorang bujang je biasanya makan nasi biasa-biasa ni, RM2. Nasi saja dengan ikan bilis 3 ekor, telur potong 16. Sebahagian. 1/16 lah. Itu RM2. So kalau rasa nak sedap sikit, kita mak-mak ni biasanya naklah yang lavish kan, yang nampak komprehensif sikit. Semula lagi kedai tunjuk lah, tak ingat masa tunjuk. Nak sotong cik, nak udang cik, nak berapa nak telur ni? Saya nak sebiji, tak nak separuh ni, tak main separuh-separuh ni. So makin banyak lauk yang kita tambah, makin banyaklah yang ni, yang kita kena bayar. Okay. Macam tu saya tambahlah 200 lah. 200 lah. Okey. So, bolehlah Ija bagi Kak Mah detail. Kak Mah boleh generatekan quotation. Dan kita boleh sign up lah. So, sekarang ni mudah. Alhamdulillah, Takaful Ikhlas sangat memahami situasi kita sekarang. Sebab kita nak jumpa-jumpa berdepan pun agak susah kan. Sebab Omicron ni, mak COVID ni dia lain macam sikit. Dia datang senyap-senyap, tak ada tanda. So, orang kata, Kak Mah syukur sangat duduk dekat Takaful Ikhlas ni, sangat memahami keadaan kita. So, hanya boleh buat remote ni je, remote sign je. Dan sebelum sign tu pun dah ada angkat kat situ, Eja dah boleh tengok dah. Apa yang Kak Mah cerita ni betul ke tak. Dalam tu dia cerita pasal tabaruk, berakad, kita menderma sesama peserta. Dalam tu juga dia kata, kalaulah berlaku kelewatan bayaran, kita akan ambil sikit bahagian PIF. PIF tu apa? Participant Investment Account. Segitulah. Okey, so itu kalau dia tanya nak yang paling murah. Okey, so ataupun Eja boleh jawab juga macam ni. Kak Mah selalunya paling murah dia berbeza untuk setiap orang. Sebab keperluan kita berbeza. Contoh Kak Mah, anak Kak Mah ada 10 orang. So, Kak Mah kalau beli beras 10 kg tak sampai 2 minggu. Tapi untuk orang yang anak seorang 10 kg tu mungkin 2 bulan. Tu masa Kak Mah mula-mula kahwin dengan Fahmi dulu. Okay. So macam tu. So kita nak tahu yang paling murah untuk Eja. Kita pergi ke chat yang kedua. Chat kedua. Okay.
So kita pergi ke sini. So mana kita tengok paling murah untuk Eja. So kita pun masuklah order ni. Tapi in actual dah close dah tadi tu. Eja dah boleh isi dah. Yang ni kalau dia tanya macam Eja tanya tadi. Berapa yang paling murah ataupun kalau saya nak berapa yang saya perlu ni. So dari sinilah Eja ni. Berapa yang paling murah depends kepada berapa baki akaun terkini Eja. Gitulah lebih kurang. Okay. So baik. Yang ni maksudnya nanti akak cakap je lah Dia depends kepada soalan terakhir. Tapi bila Kak Mat dah close dengan carta pertama, dengan gambar pertama tadi, biasanya bila hantar polisi dia, Kak Mat memang akan highlight satu-satu. Ataupun bila buat quotation dia, Kak Mat akan buka yang ni. Okay. Kalau maksudnya tak ada medical card, akak tak terang lah medical card macam tu. Kak Mat explain je semua. Dia contoh macam ni, dia dah nak dah. So Kak Mat minta detail je. So Kak Mat pun key in data yang dia bagi semua tu sampai dekat quotation. Kak Mat pun tanya dia. Tadi dia tanya nak yang paling murah kan? So kalau Kak Mat buat kat sini, kalau paling murah ni. Tapi 10,000 tu cukup ke? Lepas tu dia pun akan tanya Kak Mat balik. Habis tu berapa yang saya perlu? Barulah Kak Mat pun cerita pasal ni. Sebenarnya kita ada dua teknik untuk tentukan berapa yang paling murah untuk kita based on keperluan kita. Contohnya macam ni lah. Untuk bila sebut pasal takaful ni ada 4 field yang utama. Empat ni lah, 4 kuadran ni 4 perkara yang utama. Dia macam kalau Kak Mat keluar kat luar, bila Kak Mat Eja ni antara yang unik tau untuk pengetahuan Eja. Eja sangat unik. Kenapa tu Kak? Kenapa? Sebab orang lain, kebanyakan klien di luar, bila Kak Mat tanya apa yang terlintas, pasal bila Kak Mat sebut takaful, apa yang terlintas kat kepala? Dia orang akan jawab medical card. Tapi Eja je jawab, saya tak nak dengar. Saya tak minat. So sebenarnya medical card tu hanyalah salah satu manfaat yang ada dalam takaful. Gitulah. Ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, so dah habiskan closing macam tu kan? Dah habis closing lah tu. Yang ni cuma kita nak tentukan berapa sebulan dia bayar. Manfaat-manfaat yang kita boleh masukkan dalam dia punya quotation untuk bajet dia lah kan? Okay, so secara overallnya memang Eja faham dan sangat clear dengan apa yang Kak Mat sharing tu. So terima kasih Kak Mat sebab saya rasa saya punya apa panggil ni? Ada kena perbaiki lah dari segi presentation, dari segi Eja sendirilah dan mungkin orang lain juga. So sekarang ni ada siapa-siapa nak tanya tak kat sini? Ini dah habis role play ni. Tanya ni. Tanya contoh nak tahu apa Kak Mat buat ni apa. Okay, Kak Nis ada nak tanya? Kak Nis nak tanya, kalau orang yang macam Eja dia memang baik. Tapi orang yang memang totally reject. Tak nak lah terus macam itu. Macam mana nak buat? Tak nak lah. Kak Mat pernah dapat tau klien tu. I tak suka betul lah klien ejen takaful ni. Ni nasib baik you. Kalau orang lain call, saya dah reject dah terus. Kenapa dia cakap nasib baik you tu? Sebab dia kawan Kak Mat. Kawan. So dia kata dia memang tak percaya pasal takaful insurans ni. Ni nasib baik you yang call. Kalau orang lain ada letak dah. Dia cakap macam tu. So Kak Mat pun tanyalah dia. Kak Mat kata, kenapa sampai macam tu sekali? Pernah ada sejarah ke? Mungkin bukan sendiri, ada beradik ke, pakcik ke, makcik ke. Boleh Kak Mat tahu, boleh share dengan Kak Mat. So dia cakap lah, dia cakap lah, mungkin dia cerita pasal apa claim kena reject ke, biasanya tu je lah reason pun. Ataupun satu lagi, dia mungkin cakap memang dia tak suka. Okey. Tapi pernah ambil tahu tak apa itu takaful? Tanya dia. Sekarang ni boleh guna satu lagi. Takaful insurance akan menjadi salah satu topik dalam silibus darjah 6.
Darjah 6. Yap. Darjah 6 akan belajar pasal insurans dan takaful. Alright. Macam mana anak kita? Okay. So nak cakapnya takaful dengan insurans ni dekat Penting. banyak negara dah jadi wajib dah. Kita Malaysia je masih sunat. Dia under pengurusan risiko lah ya. Risk management. Saya cakap macam tu, pernah ambil tahu tak? Kak Ma cakap macam tu je. Kenapa? Mula-mula tanya dulu, ada pengalaman pahit ke? Sama ada kakak ke, saudara mara dia ke, kawan-kawan ke? Boleh share dengan Kak Ma tak? At least Kak Ma boleh gunakan, Kak Ma boleh berhati-hati dan Kak Ma boleh study balik. Jangan cakap kita nak bantai dia, tapi cakap benda tu bermanfaat untuk kita. Supaya kita tak mislead orang lain. So bila macam tu, dia nampak kita boleh dia nampak kita macam boleh give and take dengan dia. So sebenarnya orang yang reject ni sebab dia sebenarnya bukan tak percaya pasal takaful tu, dia tak percaya kat kita. Dia macam tu. So kita kena build trust lah, jangan lawan dia balik. So kita kena create rapport. So orang macam ni create rapport dia mungkin kalau kena button dia, sekejap je. Orang yang kuat reject ni lah, bila kita close dia lah yang paling akan jadi klien kita yang paling rapat. Itu yang Kak Ma kena dengan seorang lawyer. Mula-mula Kak Ma approach dia, tak nak, I tak suka dia kata. Cukuplah apa yang I ada dulu tu, dia kata. Itu pun sebab ejen yang paksa. So Kak Ma ni okey lah, Kak Ma macam lepas dah dulu dia kata saya tak nak. Bulan depan Kak Ma call lagi dia. Bulan berikutnya Kak Ma call lagi dia. Okey lah, bulan kali ketiga, kali keempat Kak Ma call dia setuju nak jumpa. Ini kisah tahun 2000, Kak Nurul tahun berapa yang? 2016. Okey. So kali tiga jumpa tu pun so Kak Ma buka gambar rajah tadilah yang pasal ni. Kak Ma kata orang ramai tak suka takaful sebabnya orang dalam gambaran kepala dia takaful claim takaful claim, insurans mati. Tapi yang orang tak tahu adalah takaful ni kalau kena kita letak dia jadi ibadah sebenarnya. So dia pun start macam mana tu? So bolehlah buka gambar tadi. Explain macam yang Kak Ma explain tadi. Okey tak? Anis ke menjawab tak? Benar, boleh. Kalau macam kita boleh jumpa dia, senang nak boleh explain. Ni nak buat appointment pun sikitnya payah. Nak minta quotation dulu, dah bagi-bagi, dah cakap guna WhatsApp. Lepas tu kita call dia dah tak nak angkat. Selalu sangat kakak kena macam itu. Kena reject. Kak orang macam ni, yang kalau musim PKP ni, kita kena macam mana? Jangan putus terus. Kita kena sulam kasih dengan dia. Menyulam rindu. So maknanya, contoh, setiap hari Jumaat kan hantarlah satu hari satu hadis ke, bertanya khabar ke, ataupun ada seorang klien Kak Ma ni lama. Kak Ma approach dia, mula-mula minta quotation. Lepas tu dah minta quotation, ajak jumpa tak nak. Bolehlah bercakap sekarang lah through phone. Kak Ma explain dah kat dia through phone. Lepas tu dia senyap jadi cerita bulan 2 birthday dia. Awal bulan 2. So bulan 1 tu Kak Ma just message kat dia, just WhatsApp. Kak Ma kata contoh nama dia Nani. Nani, Kak Ma perasan lah birthday Nani dah around the corner kan. So Kak Ma takut kalau dah masuk birthday nanti quotation yang sebelum ni tu dah tak valid tau. Sebab quotation tu ada expiry date. So Kak Ma cakap macam tu lah kat dia. So dia pun bagi feedback lah kat Kak Ma. So boleh tak Kak Ma jumpa Nani contoh. Nak jumpa macam mana Kak Ma kalau kena face to face ke? Tak perlu, Zoom pun tak apa, video call pun boleh. Ataupun kalau Nani rasa selesa, Nani jenis orang audio, terus phone call pun tak apa, tak payah video call. Dia pun kata, saya ni jenis orang visual. Saya tak boleh, saya susah nak faham bila orang dengar suara je. So saya kena tengok. So buatlah Google Meet dengan dia. Buat Google Meet, buka table tadi, Kak Ma tunjuk, dia mula-mula tengok table tu pun dia, wow, dia kata, ini first agent yang cerita kat saya benda ni. Rupa-rupanya sebelum Kak Ma tu, dah ramai agent yang approach dia. Tapi approach dia dengan gaya menjual produk sesama macam sales and creator. So setengah klien, dia memang mencari keunikan seorang agent untuk dia tie up.
relationship. Okay, so bila buka je gambar tu, dia pun ni apa sebelum Kak Mas explain dia dah tanya dah. Ni apa. Dia macam tu. So untuk orang yang macam ni, just create report. WhatsApp je, seminggu sekali, setiap hari Jumaat ke, tanya khabar, apa tu, kalau tahun baru ke, Maulidur Rasul ke, salam Ramadan ke. Dia macam tu. Contohnya hari tu Rejab kan. So just forward je amalan Rejab yang digalakkan oleh Rasulullah. Lepas tu ni nak masuk Syakban. Cerita kelebihan Syakban. So 2-3 sebelum Ramadan tak lagi kat kita. So jangan putus. Dia nak tengok kita punya konsistensi sahaja. Betul ke kita ni serius buat takaful. Sebab dia tak nak ambil-ambil nanti tiba-tiba kita hilang. Kesian lah, dia kata siapa nak uruskan aku. Dia macam tu. Itu concern orang ramai lah. So kita pun kadang-kadang kena be empathy lah. Kena duduk kat tempat klien. Baru kita faham dia. Okay. Ada lagi? Senang kan closing cara tu kan? Tak sampai setengah jam pun tadi. Berapa minit agak-agak presentation Kak Mang ajar tadi? Tadi tak kira pula berapa minit. Tapi syuk dengar. Memang sekejap je. Sekejap sangat. Tapi itulah. Mula-mula ucap terima kasih dulu. Orang sangat suka bila kita ucap terima kasih. Sebab dia rasa appreciated. Padahal dia bagi masa je kat kita. Cumanya masa dia sebenarnya lebih daripada dia bagi kita 15 ke 20 minit ke, kita dalam masa dia. Mungkin kalau tak jumpa kita, dia boleh main saya dengan anak-anak dia. Dia macam tu. So, Ada orang lain lagi nak tanya? Boleh tanya. Dia? Kak Ina nak tanya? Okey, kalau tak nak tanya kan, dia dah 3:30. Kita dah ambil masa Kak Ma dalam 40 minit gitu kan. Tak apa, Kak Ma minta maaf bila hujan kan. Kat sini memang macam ni. Kak Ma, sini pun baru hujan, semalam hujan ni, dia kurang. Itulah. Okay. Sebabnya saya rasa dia orang ni faham ni, Kak Ma punya penerangan ni. Okey, nanti yang untuk gambar ni Ija akan bagi dekat korang. Ija ada dah. So Ija akan share dekat korang lah. So korang boleh gunalah. Ni salah satu sebagai script presentation lah kan. Skill presentation. Boleh mungkin nak role play dengan Kak Mak anytime pun boleh. nak cuba-cuba kan. Mana tahu nak diperbaiki ke, tersalah info ke apa ke kan. Boleh. Kak Mak sangat suka. Boleh PM Kak Mal lah. Dan mungkin ni boleh jadi salah satu daripada ilmu yang disampaikan lah kan. Kak Mal sampaikan kat kita sampaikan orang, nanti orang lain sampaikan lagi kan macam tu. Okay, so ada apa-apa nak tanya lagi? Joharia? Come on Jo, tanya Jo. Macam banyak tanya tak tahu nak tanya yang mana nantilah. Tuan Azma tanya yang macam apa tu tadi gambar tu boleh je kalau kita WhatsApp kat dia ke? Boleh. Sebab nanti ialah macam sekarang ni nak jumpa itulah kadang kecil dah nak jumpa orang walaupun dah tua-tua. Seriously macam kakak kan macam tak rasa nak confident nak jumpa orang. Tapi nanti bila dah jumpa tu okey je. Nak jumpa nak start tu. So kena paksa diri. Jumpa juga. Macam juga macam mana ada setengah perkara sebelum dia jadi rutin kita buat dia dalam terpaksa. Banyak perkara lah sebenarnya. So kalau kita rasa kita ni susah nak jumpa orang, paksa diri jumpa orang. Siapa yang kita perlu jumpa dulu? Jumpalah klien sedia ada. Yang paling senang klien sedia ada. Anis ke Kak Anis katalah. Kakak rasanya yang paling tua kat sini lah. Kak Anis dalam ejen dah lama ke jadi ejen? Nak masuk 2 tahun lah kot dari bulan 8 tahun 2000. Ada klien? Kita boleh ada, Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. So, ni cara Kak Mal lah. Bila time Kak Mal rasa macam malasnya nak jumpa orang, paksa diri pergi jumpa klien yang sedia ada. Okey. So minta refer lah.
check dengan klien tu, boleh tak Kak Man nak buat Google Meet? Rasa rindu pula lama tak jumpa. Ayat dia macam tu je. Sebab kita nak biasakan diri dengan klien. So, rindu pula lama tak jumpa. So dia pun kata, itulah dia kata kan PKP ni. So dia pun, tu kalau perempuan lah, kalau lelaki jangan merindu-rindu pula. Sekarang tak tidur malam dia. Kalau tua-tua siapa nak berindu? Okey. So memang Kak Man mengilai macam ni, minta maaf je. Sebab tu halau Cik Azmi pergi kelas. Okey je. Santai-santai kan? So Kak Man Anis mana muka tak nampak? Sorry. Alah Kak Anis. so Dia Kak tadi Anis tak nampak gelap aja. Itu macam tu lah Kak Man kata nak jumpa. Lepas tu bila jumpa dia jangan jumpa kosong. So tanya khabar. Bila Google Meet tu tanya khabar dia. Lepas tu buat siap-siap table. Table kemaskini polisi. table apa ya? Ya table tu Kak Man buat sendiri. Kalau nak nanti Kak Man forward ke Eja. Kemaskini Table apa tu? polisi. Kak Man tulis je nombor polisi dia apa semua. Lepas tu bla-bla apa perlindungan yang dia ada. So just nak ingatkan je cakap kat dia. Takut nak sebab ada sesetengah prospek, sesetengah klien ni. Sebab cerita dah 2 tahun lepas kan. Mana nak ingat sebab kita kerja cikgu ingat anak murid je lah. Mana sempat nak ingat polisi kita. So sebab tu saya suka berjumpa balik klien saya. Saya nak cerita balik ni adalah polisi yang dia ada. Lepas tu ni penama dia ni hibah dia. Ada apa-apa nak tukar tak? Sebab dalam tu ada dia, ada kita lepas semua dalam tu. So daripada table ada apa-apa nak tukar? Cakap, saya baru bersalin hari tu, boleh tak nak tambah nama anak? Nak tambah nama anak dekat hibah. So cakap, lepas tu, boleh. Kita pay advice lah kalau letak nama anak yang bawah 18 tahun gini. By the way, anak ni dah ada tak kaful ke? So, ceritalah kat dia. Mungkin dia tak ambil masa tu. Tapi cerita dulu. Bagus kalau ada ambil takaful untuk anak dari kecil ni. Okey? So, ceritalah apa yang Ina cerita. Ina share selalu. So, sampaikan je. Sebab takaful ni copycat sebenarnya. Ambil ayat Ina, ambil ayat Eja yang selalu di convention. Ambil ayat dia, bagi tahu benda tu. So, lepas tu, dah. Satu. So petang tu pagi. Petang cari lagi seorang klien. Nak rutinkan benda ni orang kata jumpa 40 orang kan. So 20 orang klien kita sendiri kita bercakap. Lepas tu dah tak ada masalah lah nak selit-selit dengan strangers kot. Ataupun tanya je dia, cikgu. Kak Ma, dia orang ni pakar strangers. Apa dia? Dia orang ni pakar strangers ni. Hebatlah. Semua orang boleh buat strangers. Siapa tu je? Tu dia orang tu lah tu. Syabas. Yang lama-lama tu. Syabas. Bukan semua orang boleh strangers ni. Ya, betul. So barulah pergi ke strangers. Ataupun nak kerja senang je. Cikgu, ada tak kawan-kawan cikgu yang belum ada plan yang macam cikgu ni? Kalau dia kata tak tahulah pula. Bukan apa tau cikgu. Ni Kak Ma rasa sendiri. Ni Kak Ma cerita direct tau. Okey. Kawan Kak Ma, seorang yang berada lah. Okey. Kak Ma cerita je pengalaman. Korang boleh guna pengalaman korang. So Kak Ma cakap kawan Kak Ma ni ibu tunggal. So bila dia meninggal hari tu, tinggal anak kecil-kecil. Yang sulung baru tinggal satu. Okey. So kita orang buatlah collection. So alhamdulillah dapat kumpulkan 7,000. Sebab kawan Kak Ma ni alhamdulillah lah ada yang profesional, ramai yang profesional kan. So 6,000. So agak-agak lah kalau kita boleh bagi masa tu je lah. 6,000 tu untuk masa tu je lah. Dan 6,000 tu pun kita tak tahu anak tu boleh guna berapa lama. Ada lagi di kalangan kita pun dia sendiri lah. Selepas 3 bulan kita tanya khabar budak. Rare. So, tolonglah kata kat dia. Cikgu bagi nama je kat saya yang akan cerita kat dia. Supaya semua orang boleh dapat manfaat daripada takaful. Mudah-mudahan dengan cikgu bagi kat saya nama ni, saya approach dia dan dia jadi ambil. Kalau lah jadi apa-apa kat dia, kita tak rasa bersalah sebab tak membantu. Di saat dia betul-betul perlu.
Sebab takaful tadi ingat dalam gambar tadi kan, takaful dia sedekah tiga penjuru. Kak Mas sebut 3 penjuru tapi sebenarnya bukan 3 penjuru. Dia sedekah secara istiqamah. Setiap bulan kita bayar. Okey, setiap bulan kita menyumbang, mencarum, menyumbang. Tapi klien dia suka sebut bayar. Tapi sebenarnya bukan bayar sebab kita bukan jual beli. Okey, yang kedua kepada orang yang berhak sahaja. Sebab kita dah lantik takaful ikhlas sebagai wakil. Sebab tu jangan marah. Nampak tak Kak Man lock klien supaya tak komplain kalau claim lambat. Sebab tu jangan marah kalau GL lambat, claim lambat. Sebabnya takaful ikhlas ni wakil sahaja. Wakalah, wakil. Seseorang wakil wajib menjaga amanah. So dia nak lepas, mesti dia kena make sure orang yang betul-betul dalam kriteria yang dipersetujui dalam akad sahaja boleh dapat manfaat. Baik, betul-betul. Kita jaga amanah cakap kat dia. So yang ketiga ikhlas lah. Sebab dia potong bulanan ataupun bayar setahun sekali. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu pun. Sebab tu saya sangat-sangat galakkan, saya selalu ingatkan klien yang ambil dengan saya masa nak sign tu, jaga niat cikgu, niat saya, ya Allah Tuhanku, saya ambil takaful ni sebab saya nak bantu orang. Saya ambil takaful ni sebab saya nak bantu orang. So alhamdulillah dengan niat begitu, klien saya tak ramai yang claim. Sebab kita niat nak sihat. Salah satu hikmah sedekah kan sihat. Gitu je lah. So emosi, takaful is emosi. Kita kena kontrol emosi masa kita tu. So boleh dapat lah. At least kalau tak dapat 10 pun kita dapat 1 pun dah okey dah. Daripada 1 tu mungkin kita dapat 1 lagi. Daripada 1 tu dapat lagi 1. Mana macam tu. Ya betul Kak Anis. Alamak nak share situ tak? Kak Man ni kurang kepakaran sikit bab-bab ni. Kurang kepakaran. Apa Kak Man share kat dia orang. Alright. So ada apa-apa lagi? Kalau yang suka banding-banding ni macam alah dia kan tapi Azma dah boleh jawab dah tadi tu kan, maknanya kita yang penting niat, dia kan hanya wakil kan. Ada yang suka kata okey yang ni lagi baik, yang ni lagi baik sebab akak sebelum ni ada lagi satu tu kata dia dah nak ambil dah dengan kita dah. Lepas tu suddenly alamak Prudential tu bagi lagi baik lah Kak, dia kata dah sign dah sana. Habis dia cakap apa? Dia cakap tak apalah, tak nialah, bukannya rezeki akak kan, tapi yang penting dia ambil. Yang penting dia ambil, maknanya dia sudah kat sana, teruskan dia kat sana. Tapi mana tahu yang lain pula nak ambil sini, nak mempelbagai. Betul. Akak cakap je macam tu, betul? Betul. Saya pun macam tu. Bila orang cakap kat sana lagi baik, saya cakap lagi baik itu subjektif. Terima kasihlah sebab bagi tahu saya, cakap kat dia. So boleh tak share dengan saya apa yang lebih baik kat sana daripada sini? Supaya esok-esok saya boleh advise orang lain macam saya advise cikgu. So at least saya tak terbabas lah maknanya. So mereka kan cakap lah lebih baik dari sudut apa. Lepas tu kalau nak counting lagi dia, kalau nak, ni Kak Ma pernah tarik balik klien yang dah sign dengan, dia dah dengar presentation Kak Ma. Tiba-tiba dia pergi, sebab dia dalam proses mencari kan, so dia pergi jumpa semua ejen, dia ambil masa 6 bulan. Betul, dia survey. Masa nak decide. Betul. So last sekali, bulan ke-6 dia call Kak Ma balik, nak jumpa. So dia bercakap lah, dia kata dia dah decide dah nak ambil dengan Kak Ma. So Kak Ma tanya dia, lepas sign out semua Kak Ma tanya, Kak boleh tak saya tahu apa yang menyebabkan akak pilih saya? Dia kata itulah, dia kata sebab kalau dari sudut harga, dia kata harga lebih kurang. Cumanya kalau dekat sini dia jimat lah berapa puluh, kat sini dia jimat berapa ringgit. So dalam session tu yang Kak Ma bagi tu, dia kata kita punya agak tinggi harga. Okay, so apa lagi? So dia bagilah A, B, C, D. Last sekali dia kata cuma kat sana tak ada Tuan Azma. Best tak? Sebab tu
Kak Ma kata takaful adalah silaturahim. Create rapport tu. So kakak ni, dia sangat jaga payment dia. Dia akan ingat sendiri. Kalau tak ada autodebit, dia yang akan ingat Kak Ma. Tak ada autodebit. Okay, so dia kata kat sana tak ada Kak Ma. So dia kata kat sana, dia jumpa 6 orang ejen, 5 orang sangat sebab ditemukan dengan ikhlas, Kak Ma kata. Sebab takaful ikhlas, kita ada satu kursus yang nama dia wasilah kesejahteraan. Yang mana semua ejen memang dididik. Okay, dididik untuk memahamkan sebelum sign kontrak. Dan saya bersyukur sangat bila kakak kata, kakak faham apa yang saya cerita. Saya tak kisah kalau akak nak sign up dengan yang lebih murah. Tapi sekurang-kurangnya akak buat tu dengan ilmu. So dia pun kata, tak apalah. Dia kata dia memang dah decide dah, dia discuss husband dia kata dia ambil kita. So dia ambil satu family. Masa tu, itu adalah kes yang paling besar Kak Ma lah. Nangis Kak Ma. Close nangis, tak close pun nangis. Itulah ejen takaful. dia opposite peniaga roti canai. Roti canai laku tepuk je. Kita ni close menangis, tak close pun menangis. Tapi dia ni antara salah satu klien Kak Ma yang bayar 23,000 setahun untuk 5 orang. Just because of kita suruh dia jaga niat. Okey. Boleh ni insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 23,000 setahun Berapa orang? 5 orang. Dia suami dengan 3 anak. Wah. Bisnes besar lah tu. Dia Roti lawyer. canai. Oh, dia lawyer. Legal firm. Dia ada legal firm suami isteri punya lah. Dan nak close dia bukan mudah lah. 6 bulan sungguh. Lepas tu baru dia bagi tahu. Dia kata dia memang survey. Semua company dia panggil agent daripada semua company. Semua present. So dia kata semua orang datang sebagai salesman. So kita je datang sebagai perunding. Sebab tu Kak Ma kata jangan terpengaruh bila orang kata, bila dalam FB ke dalam medsos orang tayang cek 30,000, 40,000. Kita jangan teruja sangat. Okey, baik. Kita kena jadi unik. Daripada lain lah. Kita kena jadi lain daripada lain. Untuk stay dalam industri. InsyaAllah. Semangat ni Kak Ma ni. Amin. InsyaAllah. Amin. Okey, sahabat-sahabat ada lagi dah nak pukul 4. Tanya Respect. dia insyaAllah. Apa yang Kak Ma boleh jawab, Kak Ma jawab. Tak boleh jawab, Kak Ma pakai ID. Saya rasa sebab apa tau? Because nama you is very unique. Lepas tu you biasakan diri you sebagai Kak Ma. Like kakak-kakak macam kan nama pun lain. Jadi ada specialty kat situ lah kan. Kak Ma ni bercakap dengan Syed Iqbal aku bahasakan Azma. Orang lain Ayu, saya Azma. Sebab dah terbiasa bercakap dengan klien pun macam tu. Kalau klien lelaki Azma lah atau Kak Ma. Kak Ma lebih selesa Kak Ma. Walaupun orang tu dah umur 60 ke, orang tu dah umur 57, Kak Ma tetap bahasakan Kak Ma. Supaya nak jaga gap kan. Orang tu 60 pun bagi Kak Ma. Dia term of respect lah mungkin. Dia tahu kita muda dari dia tapi dia selesa panggil Kak Ma. Nanti yang tua dia tak perasan, tak sedar diri. Macam aku je. Tapi seronok tau. Ini Kak Ma share pengalaman Kak Ma. Kak Ma memang dari dulu pakai gambar tu. Setiap presentation Kak Ma, tak kisah Kak Ma guna NBS ke, bil ajaib ke, opening Kak Ma closing semua pakai gambar tadi. Sebab Kak Ma rasa macam seronok sangat sebab kat situ Kak Ma dapat banyak manfaat. Lepas tu Kak Ma selalu bila terlepas dia guna gambar tu Kak Ma cakap kata pendakwah. Kak Ma question diri Kak Ma balik. So memang Kak Ma tak akan miss gambar tu.
So sebab tu kalau presentation file Kak Amal pun Kak mulakan dengan gambar tadi, kita kena faham dulu baru orang luar faham. Ada macam tu. Konsep. So, ada satu kes ni dia tengah survey medical card untuk ejen-ejen dia. Ejen dia klien staff-staff dia. Kerja. So nak jadi cerita Kak Amal pula tergatal mulut masa pergi buat payment dekat HQ dekat kaunter, tegur wife dia. So tegur wife dia, so dia tanyalah ejen ke? Kak Amal pun cakap ya. Boleh minta name card dia tanya. So kita pun bagilah name card. Duduk tak sampai sehari kot. Kak Amal jumpa dia tengah hari. Petang tu wife dia tak cakap, wife dia mesej. Boleh tak datang rumah kita orang? So Kak Amal pun okey lah pergi. Masa tu kita tak tahu pun dia tengah cari medical card untuk staff. Dia datang ke kaunter untuk renew insurans kereta dia saja. Takaful kereta dia, motor takaful. So Kak Amal pun pergi. Masa tu pula Kak Amal memang pergi ke mana-mana bawa baby. Si Is masa kecil lagi masa tu. Masih kecil. Si Is baru umur berapa bulan. So nak jadi cerita dengan dia ni, Kak Amal bawa Is ni pergi rumah dia. Masuk rumah dia present. Dan Kak Amal present. Kak Amal dia tanya macam ni je. Kita orang ni sebenarnya tengah cari takaful untuk kita orang. So masa tu debar gila. Sebab kita kan jenis yang close individu. Depan dia, Masya Allah, Kak Amal kata, dia dah start darah naik ke muka kan. Lepas tu dah jadi Goku. Rasa macam dia di atas awan, terapung, dia macam tu. Sebab rupa-rupanya tak tahu pula orang depan kita ni CEO company. Dia macam tu lah. So Kak Amal ni memang fobia higher level punya orang. So macam Kak Amal memang fobia. Sebab manager kat atas je Kak Amal akan dia punya duduk-duduk tu yang Masya Allah Kak Amal nak jumpa orang-orang macam ni selalu istighfar. Berpuluh kali istighfar dalam LRT tu sebelum sampai ke destinasi. Sebab Kak Amal tak ada kereta tau. Sebelum husband Kak Amal join jadi ejen, Kak Amal menapak aje. Dari satu tempat ke satu tempat, LRT, naik LRT, turun LRT, naik bas, turun bas itu adalah normal. Orang kata Kak Amal orang luar biasa. Tapi Kak Amal kata orang yang tak berani itulah orang luar biasa. So, tak apa-apa. So, masa tu pergi bawa anak lagi. So, bila dia cakap macam tu, masa tu, ya Allah, istighfar Kak Amal dalam hati. Ya Allah, bagilah kekuatan. So, Kak Amal pun bukalah kertas. Masa tu, gambar ni, Kak Amal tak buka gambar, Kak Amal buka kertas kosong. Kak Amal pun lukis. Lukis je lah pasal takaful, semua ni, bla 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 bla. Sampai dekat part yang bulat, muka sedih, muka merah, muka kuning tadi tu, yang bahagian ta'awun tu, sampai tang situ Kak Amal kata, Kak Amal sangat selut dia. Nampak tak? Bila Kak Amal cakap, Kak Amal sangat selut dia. Dekat sini dia dah buat 3 kebaikan. Kak Amal kata, sebabnya dia seorang majikan yang sangat bertanggungjawab, Kak Amal kata. Dia mencarum takaful bukan hanya untuk staf dia sebenarnya, tapi dia mencarum takaful untuk membantu lebih ramai daripada staf yang dicarumkan. Dia belum jadi, masa tu dia tak setuju lagi nak ambil dengan Kak Amal, tapi Kak Amal dah bercerita dengan dia seolah-olah dia dah ambil dengan Kak Amal ni. Sebab dah panik kan? Dah panik. So Kak Amal cerita macam tu lah, 3 kebaikan. Kak Amal sebut 1, 2, 3. So dia pun macam bila macam tu, bila Kak Amal cakap, so reaksi dia dengan isteri dia macam ejar lah. Dia tengok je Kak Amal macam tu. Dia tengok macam tu, Masya Allah dia kata. So Kak Amal pun, dia bertanya, so berapa? Kak Amal pun cakap, berapa yang dia berani? Wow. Berapa yang dia berani? Komitmen. So dia kata, dia bayar gaji murah dekat staff dia. So it is about time untuk give back kepada staff dia. So dia pun, Kak Amal pun dah cerita pasal hibah semua. Kak Amal kata sekarang ni, Kak Amal sangat macam tabik spring dekat majikan yang jaga staff dan family. Nampak tak? Dah jadi tamat dah. Yang jaga staff, Kak Amal kata, sebab tu dah takaful buat hibah. Kak Amal kata, sebab takaful ni adalah family. Takaful adalah keluarga. Ambil bukan untuk diri dia, tapi untuk manfaat dia dan keluarga dia. So, Kak Amal bercerita lah pasal hibah, pasal medical card apa semua, asalnya dia nak ambil untuk staff je. So, dia teruskan protection untuk staff. Tapi income protection tu,
dia katakanlah sebab nak bagi adil kan, so semua dia suruh buat 100,000 je hibah. Dan hibah tu 1 sen pun dia tak letak nama dia. Penerima hibah semua pasangan masing-masing. Yang belum kahwin mak. So Kak Amar masa tu memang takjub, ya Allah, Kak Amar depan dia, Kak Amar kata, minta maaf lah saya terpaksa puji di depan, Kak Amar kata. Sebabnya first time saya jumpa majikan yang sangat-sangat, sebab kalau Kak Amar jumpa, Kak Amar bagi tahu lah dia, Kak Amar pernah close lah satu company sebelum ni. Tapi company ni ambil sebab nak at least boleh dapat pelepasan cukai sebab benefit staff. Tapi dia ni, dia ambil sebab nak give back. Dia ni jaga sebab nak give back. Sebab tu Kak Amar kata, Kak Amar perasan gaji dia orang lebih rendah berbanding company lain tapi staff stay. Ini suka give back. Give back dalam bentuk bonus, give back dalam bentuk hadiah, macam-macam. So sekarang ni tak kampung. So Tuan Haji just imagine cakap kat dia. Kalau nak berlaku apa-apa dekat kerja ke di luar kerja ke, cakap kat dia. Dan 100,000 tu diserahkan kepada Balu arwah. Apa perasaan Tuan Haji sebagai ex-majikan? Kalau tak apa, Tuan Haji boleh bagi ke 100,000 dekat wife dia. Dia cakap lah geleng-geleng. Kalau ada pun mungkin ke 10 kali dia kata. Nak rolling. Nampak tak? So terus dia ambil untuk 31 orang staff dengan protection dia 100,000 basic dengan medical card plan B. Dan setakat ni dalam 31 orang tu yang pernah claim 1, 2, 3 orang. 3 orang sahaja. Dari 2018 sampai sekarang baru 3 orang claim. Ya. Dan setiap kebaikan tu ada kebaikan. Kak Amar tu kira kitman kiranya sama je lah penerangannya kalau untuk yang bisnes ni. Kita ada tune sikit, ada term-term yang kita kena tune sikit, kena tukar. Macam tadi lah, macam Kak Mas sebut David Spring, majikan yang ni, macam kita tekankan waktu lah. Tapi konsep ni sama je kan? Dia bukan key man, dia macam ni, kalau key man ni kita seorang, 2 orang je yang betul-betul key person, itu key man. Yang ni business, dipanggil apa? Dipanggil takaful for business owner. Maknanya dia boleh dapat manfaat yang Kak Mas cerita tadi, manfaat yang kita tak nampak. Manfaat yang boleh nampak adalah macam cukai tadilah, dia boleh dapat pelepasan. Sebab dia sebagai pembayar cukai dan dia pelepasan cukai atas benefit staff. So instead of dia bagi contoh, kalau dia bagi seketul emas dekat staff dia mungkin boleh dapat pelepasan cukai dan hadiah lah, hadiah tu. Cumanya boleh benda-benda tu akan gitulah lebih kurang. Cuma benda-benda tu akan ada lah tinggalan dia di depan, ada macam tu. Kak Azma, yang cukai tu macam mana? Adakah dia considered macam apa dipanggil income expenses Dia macam expenses yang boleh allowable tax allowable Ya, ya. Berapa persen tu macam tu? Yang tu alamak, Kak Mat tak ingat yang tu. Tapi biasanya ke dia tolak macam okay dia macam expenses kita tu je. semua Dia boleh tolak je. Dia boleh tolak je. sebab dia business woman lah. Sebab dia benefit staff. Oh, Dia panggil yang ni dah ada 2 juga. Kak Mat nak cerita sesi panjang pula. Dia macam ni, kalaulah dia declare sebagai insentif untuk staff dan dapat pelepasan cukai, maknanya kalaulah esok-esok berlaku tuntutan, dia kena bayar cukai atas tuntutan tu. I see. Tapi kalau sekarang ni dia tak declare sebagai insentif, so esok-esok dapat, so dia kena bayar cukai sekarang. Kalau ada tuntutan dia tak perlu bayar cukai. Ada gitu. Dia benda tu panjang lah sebenarnya, teknikal. Dia ada teknikal sebab Kak Mat join kelas business owner tu pun 6 bulan nak faham benda tu sebab dia melibatkan legal. Okay. Tapi biasa jarang lah kalau Kak Mat close syarikat macam ni, dia tanya kita pasal tu. Sebab dia orang selalunya ada dia punya accountant, company accountant. So accountant tu yang akan uruskan semua benda ni. Macam mana nak dapatkan pelepasan, macam mana nak
So dia orang yang akan uruskan slip gaji semua tu. Dia falls under company expenses lah tu. Tapi dia bukan group term life Bukan. It's individu kan. Kak Ma bagi dia Secureling je dulu. Oh, Secureling. Hmm. Maknanya under life jugalah, bukan under general lah. Sebab Syam yang GTL tu is bawah general kan Sam? Ya. Corporate kan general. Corporate. Dia akan fall under company expenses lah sebab company bagi apa nama, macam bagi bonus lah. Betul. Pada pekerja kan, company punya expenses. Kalau nak faham macam ni. Kalau keyman macam Kak Man cakap tu lah, kalau kena pandai pilih plan kan. Kalau plan tu boleh ada pendapatan, boleh ada macam dari itu kan. Dia ada cash value, dapat cash value tu company memang kena tax. So, kalau dia ambil term tak ada cash value kan. Yang tu tak kena. Betul kan Man? Betul. Sebab tu dah keluar memo dah. Value term tak boleh bagi untuk keyman. Value term boleh. Dari tu. IST kan tak boleh bagi untuk keyman. IST prime tak boleh bagi dekat keyman. Apa-apa yang mempunyai cash value tidak boleh untuk keyman. Tapi apa-apa yang tak ada cash value, macam value term punya plan, tu boleh untuk keyman. Ya. Betul. Terbalik dengan Sam tadi. Yang ni betul. Right. Yes. Yang ni kalau Kak Ma nak present, Kak Ma kena buka balik nota dia. Sebab dia ada nota. Selalu Kak Ma jumpa klien pun Kak Ma bawa nota tu. Supaya lebih confident kan. Cumanya yang ni kalau nak faham lagi, ejen takaful, kalau dapat convention, dia akan declare sebagai pendapatan kita. Sebab company dah declare sebagai insentif untuk kita. So expenses dia. So automaticnya jadi income kita. Sebab tu kita yang kena cukai. Begitu. Okay. Faham? Saya dapat halusi lagi. Betul. Kadang-kadang benda ni kita ingat sekarang, nanti bila kejadian dah tak ingat pula. Dia teknikal, tapi jangan terlalu betul. fikir sangat pasal teknikal tu. Buat je. Betul, faham. Buat je. Nanti benda tu as time goes by, bila 2-3 kes kita dapat, kita akan faham dengan sendirinya. Sebab kalau kita nak tunggu faham baru kita nak buat, sebab dia teknikal kan. Teknikal ni macam budak kita belajar AdMath lah. Ataupun bio, fizik, kimia. Bukan semua orang boleh kuasai. Baik. Ya. Okay, ada soalan lagi? Nak share ke? Nak tambah baik? Tambah baik tu taklah. Rasa macam lengkap ni. Segan sebenarnya Kak Ma ni. Bila Eja tanya suruh share tu, Kak Ma macam alamak berdebarnya sebab tahu korang ni ejen-ejen yang top. Kak Ma ni dah suam-suam kuku. Cumanya masih ada. Ini Kak Ma ni. Diorang, saya ni ejen yang lembab. Yang bukan suam-suam kuku. Memang baru kena COVID sekarang ni. Jadi dia kena minum air suam je. Bagus lah. Supaya panas badan. Lepas ni keluar. Mencanak sana. Letup. Anak pula sekarang yang nombor 2 pula yang ada tengah panas pula tu. Aduh, lemah. Habis. Allah datangkan ujian sebab Allah nak bagi hadiah besar. Kak Ma ingat masa Kak Ma mengandung, bersalin. Untuk pregnant anak terakhir tu, Kak Ma ada masalah kesihatan sikit. Tapi tahun tu Kak Ma dapat je lepas convention. Dan tahun tu juga Kak Ma lepas je kontes final sprint Aina yang Zian tu. Ya Kak Ma, kita pergi sama-sama. Zian tu lepas. Kak Ma pun macam tak percaya. Bila tengok balik kata, mana aku buat? Rupa-rupanya bila Kak Ma tracking balik, semua klien yang Kak Ma close tahun itu, semua through online. Masa tu belum ada online tau. Tapi semua Kak Ma close through online.
Sebab Kak Mak tak boleh ni. Kata Bukan Kak Mak masa tu kan? ada setengah klien tu sebab Kak Mak bagi tahu Kak Mak alahan teruk. Yang ni memang Kak Mak tak keluar rumah. So klien datang rumah, datang sign je. Duduk kat depan rumah je. Datang sign. Kak Mak ingat 5 orang kot klien. Yang duduk area Gombak, dia tanya Kak Mak duduk mana, Kak Mak bagi alamat, Kak Mak bagi location, dia datang dekat depan rumah, dia Kak Mak hulur borang, dia pun sign sebab semua benda Kak Mak dah explain kat dia macam ni. Dia pun dah faham. So Kak Mak pun masa dia nak sign tu, Kak Mak dah highlight kat borang tu pasal takaful, pasal pria-pria yang ambil duit pria-pria tu. So Kak Mak highlight semua benda tu, dia baca, dia sign, lepas tu dia balik. So sebab tu Kak Mak bila Allah uji, tanda dia Allah sedang persiapkan satu hadiah besar untuk kita. Hadiah yang sangat suspend lah sebenarnya. Kita tahu, tak ada orang tahu pun hadiah tu berbentuk apa. Amin. Dan anak Kak Amal tu bila lahir, menjadi seorang yang sangat dengar kata. Dia ikut Amal, dia present. Pandai dia buat perangai nak menyusu kena apa dalam kereta je. Sampai je tempat present, Kak Mak letak dalam stroller. Kan tidur, kalau sejam lah dia akan tidur. 2 jam lah dia akan tidur. Dia macam tu. So Allah tu maha adil kan. Dia beratkan kat sini, dia ringankan kat sini. Sebab tu neraca kehidupan kita, dia macam ni je. Dia tak akan dia mesti macam ni je. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Ada siapa-siapa lagi nak bertanya, nak tambah, nak apa? Kak Nis memang respect Gaban dengan Tuan Azma ni lah. Respect Gaban, tahap Gaban tau. Masya Allah. Tak ada, sebab apa? Dalam NGA tu, Kak Ma lah, panggil Kak Ma jugalah walaupun aku ni kakak kan. Tuan Azma lah yang paling banyak sharing. Cakap kita ni segan nak nge-share kita ni menerima aja. Actually, the more you give, actually the more you get. Betul kan? Yang itu, itulah. Sharing kena paksa kan Kak Anis? Sharing kena paksa setiap kali sesi. Sebab tu Tuan Iqbal suka sangat dengan Kak Azma ni. Kak Mas senyap, Kak Mas menyorok macam mana pun mesti dia seru juga. Aduh, ya Allah. Kadang-kadang Kak Azma malas nak masuk kelas hari ni. Memang respect. Kita baik Kak Ma ada. Kan, kita ni, macam Kak Nis ni yang besar-besar ni semua mesti dong sebalik korang. Aku ni kecut je perut nak masuk. Kena sebut kalau nama, aduh. Nyorok belakang botol aku. Selalu kena paksa. Itulah selalu gelak dengan Azmi. Kadang-kadang Kak Mak tak masuk kelas tau. Dia mula WhatsApp. Mana? Kamu ada sekali tu Kak Mak tertidur. Lepas Kak Mak tertidur atas sejadah. Tiba-tiba telefon bunyi. Siapa yang call ni? Tengok, Masya Allah. Kenapa tak masuk kelas? Alamak, sorry. Tengah buka PC cakap kat dia. Tapi Nis rasakan macam mana Allah bagi Azma rezeki yang banyak because the hard work that you gone through. Dengan bawa anak, dengan itu kan Tuhan nak bagilah macam kan kesusahan, kegigihan, really inspiring. Kak Nis tak tahu anak you 10 orang. Tak tengok muka comel, dia nampak macam muda je. Umur berapa Azma? Umur berapa Tuan Azma? Dah masuk 48 dah Kak. Alah, baru 48. Boleh lagi satu tu. Buat gelak sama. Tolong umur berapa? 21. Oh, Saya anak sendiri 7. Simpan seorang. 6 lah yang ada. Lepas tu 3 tu anak angkat. 9 lah yang ada. Oh, anak angkat. So dia macam dua generasi. Dia stop dekat tingkatan 1 tu yang besar. So yang tu dah boleh berdikari. So yang tu 4 orang. So 5 orang ni yang tengah huha-huha yang pecah rumah. So itu yang kelakar dia. Tadi ada sahabat dari Terengganu singgah rumah. Asalnya kata okey. Sebab masa tu Kak Mak mengaji kat atas. Tak tengok lagi bahagian bawah macam mana. So 10.30
dah siap lah, pukul 9 dah habis kelas ngaji, siap-siap semua nak turun, dah present, dah buat present takaful dah pun tadi, ni sebelum turun by the way, by the time dia kata saya on the way, turun tengok bawah, ya Allah ya Tuhanku, dengan cushion kursinya, dengan mainannya, Masya Allah. Tapi tak boleh nak marah sebab tu kreativiti, dipanggil kreativiti anak-anak. So Kak Ma pun terus call, kita jumpa kat office Kak Ma lah. Office Kak Ma seberang jalan ni je. Cuma kalau Kak Ma nak pergi tu makan masa 20 minit jugalah sebab kena pusing highway. Tapi dari rumah nampak office. So terus dia singgah office je. Itulah orang kata. Tapi itulah seronoknya ada anak-anak sebab kita belajar daripada dia. Banyak belajar daripada dia. Daripada dia sepah tu banyak benda kita boleh belajar. Really good speaker and have kind of experience. Yang susah, yang senang dari segi daya. Masya Allah. Aku sendiri pun tak tahulah macam mana nak jadi macam kau ni Azma. Jangan jadi macam saya Kak. Kakak ada one of my senior ni nama dia Tuan kerja HSA. Tak ada kena-mena dengan you Kerja mana? Ada kakak HSA Sultanah Aminah. Tak ada. Dia pun tuan juga. Nama dia Tuan Asma. Senior sekolah sains MUA. Tuan Asma. Tuan juga. Sebab nama Tuan ni tak semua orang nama Tuan. Masa UIA dulu orang suka panggil saya Tuan Tanah. Gerak betul. Tuan Tanah. Saya aminkan je lah. Dia masuk je kelas Tuan Tanah. Baik dia tak panggil Tuan Tanah Kedaung. Dia panggil Tuan Tanah Kedaung. Aduh, saya kata. Kak Ma BMC tu pun nama Kak Ma disebut tau. Kenapa? Nama Kak Ma yelah sebab Kak Ma ni hebat sangat. Masya Allah, apa yang dia umpat? Apa yang dia umpat? Dia cerita Kak Ma ni dari underwriter sebab saya pun tak tahu Kak Ma dari underwriter. Kira cara Kak Ma present dan semua tu yang selut lah dengan Kak Ma semua. Jadi dalam Kak Ma disebut namanya. Siapa yang sebut? Cik Syam. Cik Syam. Cik Syam. Masya Allah, subhanallah. Malu pula Kak Ma ni. Dia pun rasa malu. Tak kenal, maknanya dari segi operationally pun you memang ada experience lah banyak sebab jadi underwriter kan. Maknanya selok belok ni memang dah blend dah. Kata orang tu macam kalau macam kakak ni memang baru nak belajar lah, baru setahun lebih. Aku kan dalam takaful ni, dalam insurance ni takaful, betul-betul lah. Kak Anis, dia buat takaful ni mau belajar something, mau belajar satu perkara. Kita jangan tunjuk kita pandai. Kita jangan depan orang, kita jangan jadi pandai. Buat bodoh depan orang tak apa sebab kita nak belajar. So sebab Kak Ma dulu bermula dengan mula-mula daftar jadi ejen. Kak Ma ingat lagi, dah lepas subuh tu dah suami minta izin dengan suami nak jadi ejen. Masa tu perut tengah pregnant anak keempat. 8 bulan nak tunggu minggu je lah, berapa minggu lagi nak bersalin. So terus action yang kita ambil tu. Bila suami kata okey lah try. So kita pun bersiap-siap keluar pagi-pagi buta lagi, call branch manager KL, tanya siapa gam yang saya boleh approach. So dia pun tengok muka kita, dia dengar suara kita. So dia pun suggest lah satu agensi. Dia kata call orang ni, dia bagi nombor telefon semua, office dia kat mana Kak Ma tanya. So dia pun cakap lah office dia dekat sini, dia bagi alamat semua, Kak Ma pun cari. Jalan kaki daripada Sentul, naik bas sampai Giant Batu Cave. Lepas tu jalan kaki seberang highway tu. Saya ni dah lah penakut cross jalan. Sampai hari ni saya nak cross jalan, saya kena pegang orang. So just imagine bila saya nak cross jalan jauh macam mana pun saya akan cari traffic light. Sebab saya takut cross jalan. Kalau tak ada traffic light, saya akan cari siapa-siapa budak yang saya boleh boleh tak tolong akak cross jalan. Begitulah saya. So masa mula-mula jadi ejen, saya memang daripada operation nak pergi ke sales, macam mana aku nak approach orang dalam keadaan aku ni pemalu. Memang saya ke office dulu pun
pagi masuk, duduk je, saya buat kerja saya semua. Saya memang bukan seorang yang merewang-rewang, meraya-raya, bukanlah saya. Sebab saya susah nak masuk dengan orang. So, bila nak masuk ke sel ni, ya Allah, sabaran saya adalah macam mana saya nak tegur orang. Tapi sebab leader saya kata, tunjuk je brochure ni kalau malu nak cakap. So, dia pun bagi saya 100 keting brochure. Masa tu bayar RM5. Saya ingat lagi harga. Sebab brochure tu dia tu bayar 100 dapat 13 manfaat. Saya pun peganglah brochure tu. Leader kata, ni je, cari tempat ramai orang. Okey, so kita pun fikir kat mana ramai orang dalam situasi kita ni tak ada transport. Yang paling senang, paling ramai orang, stesen LRT lah. So, kamu pun naik LRT dari Sentul, berhenti dekat Bandaraya. Bandaraya Sogo, berhenti kat Sogo, berdiri atas jejantas Sogo tu. Diri jejantas Sogo tu kan, saya dah ada akaun tak apa? Itu ayat saya, mula-mula saya jadi ejen dulu. Tuan, dah ada akaun tak apa? Dah ada akaun tak apa? Kalau yang berhenti tanya apa tu? 13 manfaat RM100 saja. Ataupun bayar RM100 dapat 13 manfaat. Tu ayat saya. Saya dah zikir ayat tu je Kak. Setiap hari saya buat sebab nak buang malu ni. Setiap hari saya buat. Selas kali ada hamba Allah ni rupa-rupanya memerhati. Saya approach semua yang tak nak. Beratus orang saya approach sehari. Ramai semua reject. Pegang. Masa tu pegang brochure dan kertas kecil. Saya suka kertas tu pun dah lunyai dah. Tapi saya masih simpan sebabnya ada yang belum saya tulis. Ada buku tu yang lunyai dah. Kulit pun tercabut. Tapi saya tak buang kertas tu sebab masih ada prospek yang saya belum close. So, saya pegang buku tu. Nama dapatlah collect nama. Tapi nak dapatkan appointment semua memang sangat susah. So, tapi sebab dia kata approach je. Orang tak ambil pun brochure tu. Selamat saya sebab orang tak ambil brochure tu. Orang cuma tengok apa tu. Saya ada 2-3 orang ambil. Jadinya 100 tu boleh lahan sebulan. So, saya tegur last kali orang tu memerhati saya punya usaha. Macam Kak Anis kita tadi lah. Orang tu tiba-tiba satu hari dia kata, kesian kau ni, dia kata, diri kat sini tak penat ke, dia tanya. Taklah, dah kerja saya macam ni. So dia pun cakap, kau jual apa? Saya tak jual pun cik, saya nak share je. Dia pakcik lah, pakcik. So dia pun kata, cik kau cerita kat aku. Ni klien pertama saya. So Kak Mau pun cerita kat dia. Tak cerita banyak, tak kerti lagi pasal cata-cata tu. Tak kerti lagi pasal gambar rajah tadi tu. So cerita kat dia pasal 13 manfaat. So bagusnya, yang tu ayat yang tu kira Kak Ma punya key lah sampai sekarang. Bagusnya plan ni, suka sebut, puji je produk kita tu, bagusnya plan ni. So dia pun kata, okey lah kalau macam tu, dia kata kau buat untuk anak-anak aku 3 orang, seorang 100. Dia ambil itu sebenarnya bukan nak ambil sangat produk tu pun. Dia ambil sebab dia tengok usaha kita. Sebab dia tengok usaha kita. So daripada dia lah, lepas tu dia perkenalkan dekat anak saudara dia. Lepas tu dia kenalkan dekat anak sepupu dia. Lepas tu dia perkenalkan dekat adik dia. So pakcik tu dah jadi macam ayah angkat kita orang dah. Setiap raya dia hantar daging korban. Raya Aidiladha. Kalau tak apa dia call. Esok kau datang juga rumah aku, dia kata. Kalau dia tanya korban tak? Korban tapi korban Kemboja contoh. So dia cakap, esok datang makan kat sini. Macam tu. Dia jadi macam sama macam tu lah. Itu klien pertama saya. Lepas tu berdiri lagi kat situ, bagi orang buang. Masa tu tak ada modal, kan boleh beli banyak lah. 1,000 dah murah lagi. So, berdiri tu seorang-seorang. Seorang-seorang. Sebab Kak Ma malu, Kak Ma tak boleh duduk dengan orang lain. Nanti Kak Ma tak boleh buat kerja. Dan Ju, lepas ni kita buat Ju. Berapa jam? Aku berapa? Aku nak lah juga pergi buat hantar flyers ni, jadi mina flyers. Sam, jom. Kak Ma buat berapa sampai berapa? Kak Ma memang keluar setiap hari. Time Abang Azmi pergi kerja. Kak Ma keluar sekali dengannya. So kalau dia keluar pukul 7 lah Kak Ma keluar. Dia cegah dah dekat dia. Lepas tu Kak Ma penat, Kak Ma pergi tidur kat surau.
tidur, bukan tak tidur. Sebab kita bukan bionic woman dengan mengandung lagi. Pergi tidur, cukup ambil nap dalam setengah jam, kadang-kadang terlajak juga sejam. Boleh tidur lena. Saya lah orang yang paling senang tidur. Allah bagi saya nikmat tidur yang mudah. Saya naik train ke, saya naik apa saja, saya boleh tidur. Dululah sebelum jadi ejen takaful. Benar. Tapi dah jadi ejen takaful ni rasa sayang nak tidur. Sebab orang sebelah menyebelah tu kita boleh borak pasal takaful. Teknik dia adalah tanya je dia dari mana, kerja kat mana. So dia akan tanya kita balik, kerja kat mana? Contoh dia dari mana? Dia pun kata, dari office. Oh, office kat mana? Kat dekat apa? Contoh dia sebut KL Central lah. Oh, banyak office juga kat situ dia belah mana office tu? Dia pun cakap lah, oh dia ni staff. Dia pun sebut lah staff apa kat situ yang ada. So, tu jadi cerita kat Maklo staff NX tu. Bukan NX. Apa yang Selcom? Selcom punya tu. Orang macam tu je. Gitulah, selepas duduk tak bagi tidur. Dah okey, dah segar balik, ambil wuduk semua solat, keluar balik. Sambung balik solat duha kan. Lepas tu sambung balik, bagi balik. Lepas tu cari balik. Surau dekat. Jauh juga tu Surau Sogo. Kak Mak tak pergi Surau Sogo, tak suka. Sebab ramai orang. So Kak Mak suka pergi tidur dekat Surau Mara. Yang biasa dengan KL ni boleh agak jarak je. Tapi Kak memang suka jalan. Seperti jadinya pagi sampailah satu masa ni kes pertama yang buat Kak Mam menangis. Kelakar gila kes ni. Seminggu Kak Mam duduk, Kak Mam tak close. Lepas tu dah rasa macam masa tu Kak Mam dah okey sikit lah. Income dah banyak sikit. Income dah naik sikit. Masa kita pun dah rasa confident level okey sikit sebab kita dah masuk kelas wasilah, kita dah baca buku. Kak Mak khatam buku TDE tu kulit ke kulit. So, buku apa yang gambar rajah tadi tu, semua Kak Mak petik daripada buku TDE je tu. Cuma Kak Mak buat dalam bentuk yang lebih mudah kita nak bercerita. Okey, so selepas baca buku, masuk wasilah, masuk CIP. Masa tu kita ada kelas CIP DIAS. DIAS tu yang best sebab kita boleh cerita secara terperinci. Hukum jual beli, rukun jual beli. Tu aku ikhlas dulu. Situ. So, masa tu ada sekali tu, masa tu Kak Mak dah belajar naik stage lah. So ada sekali tu, seminggu ke 2 minggu Kak Mak tak dapat close. Memang tak ada kes langsung. So, macam sedih lah kan. Sedih down. Itu biasa lah. So nak jadi cerita, masa tu Kak Mak nak pergi apply, nak pergi minta counter dekat DBKL. Tiba-tiba ada orang call. So bila orang tu call, ni Tuan Azmah tak kapal ikhlas ke? Jarang orang call kita tanya benda tu. So Kak Mak pun jawab lah. Saya. Dia kata, saya nak ambil takaful. Boleh Kak Mak gelak. Kak Mak gelak. Alah, janganlah gurau. Kak Mak cakap macam tu lah. Alah, janganlah gurau. Kita dah lah lama tak kelas. Boleh Kak Mak cakap macam tu. Lepas tu dia ni bukan gurau, ni betul-betul. Dah jadi macam cerita pendekar macam lapuk. Kak Mak pun sebut nama dia Kak Ija. Yang selalu kacau Kak Mak tu Kak Ija. Kak Ija, janganlah kacau Mak macam ni. Kak Mak cakap macam tu lah. Betul ni, sedih tau buat kacau-kacau bab kes ni. Tak, saya ni Puan Ashikin daripada tabung haji. Saya jumpa flyers ni dekat dalam troli. Dia, Kak Mak ni, saya minta maaf. Dia, tak apa. Dia dah gelak-gelak. So dia tanya, boleh datang office tak? Bila? Petang ni lah. So Kak Mak pun sepatutnya ada appointment. Kak Mak pun kata nanti saya confirmkan balik. Sebab appointment yang Kak Mak buat petang tu, orangnya macam tak nak acung kan. Sebaiklah Kak Mak utamakan orang yang memang confirm nak. So Kak Mak pun call balik klien yang acung tak acung tu. Kak Mak call dia tak angkat. WhatsApp apa dia tak jawab. So Kak Mak pun okey lah. Puan saya datang lepas Zohor, lepas ketiga. So Kak Mak pergi office. So cerita-cerita tahu ayat pertama dia sebut bila tengok Kak Mak. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, naifnya you ni, dia kata. Naifnya you ni, dia kata. Kelakar pun ada, dia cakap. Lepas tu,
Dia kata, saya minta maaf Puan, Kak Mani, saya minta maaf Puan. Saya betul-betul minta maaf. Saya ingat kawan saya sebab sebelum tu kawan saya dah kacau-kacau nak ambil takaful 1 juta lah, nak ambil 100,000 lah. So saya ingat dia orang nak kacau lagi. Dia kata tak apa dia kata. So dia ni, you buatlah berapa-berapa pun nanti I bagi cek. Best tak? Sebenarnya kita create repo dulu. Kelakar Kak Amah tadi tu, dia dah beli dia punya hati. Rupa-rupanya. So kita tak tahu rezeki kita tentang mana. Dengan dia ni, di depan dia ada laptop. Di awal penglibatan semua quotation kena buat guna Excel. Kak Amah tak ada laptop. Boleh Kak Amah kita duduk depan dia, dia sebut nama anak, Kak Amah pejam mata. Kalau anak ni dalam 120 untuk protection 25,000 wanita. Tapi kalau IST tu kita cukupkan jadi 200,500 kita buat. Macam tu. Dia apa? Boleh. So nak cukupkan 200,500 kena 125 ringgit jugalah IST kan. So kalau 125 untuk IST boleh dapat dalam 50,000 kematian, sakit kritikal 50,000, kemalangan 50,000. Dia macam tu lah. So dia pun macam tengok kat Kak Amah, dia kata memang you hafal ke? Kak Amah kata anggaran sebab saya kan suka main quotation. Kak Amah generate quotation sehari rasanya berpuluh kot. Hobi Kak Amah masa mula-mula jadi ejen adalah buat quotation. Ada prospek ke, tak ada prospek ke, Kak Amah suka buat quotation. Jadinya kebiasaannya bila amount yang Kak Amah sebut depan klien tu, dia hampir sama. So bila dia nak buat payment, Kak Amah nak pergi submit. Masa tu berorang kan, nak pergi submit. Kak Amah buat quotation, Kak Amah cakap dengan dia, Puan, okey untuk yang 200,500 ni dia boleh dapat ni. So semalam saya cakap dapat 50,000, sebenarnya boleh dapat 65,000. Contoh. Ataupun semalam saya kata 50,000 tapi sebenarnya boleh lepas 45,000 je dengan 125. So macam mana Puan nak naikkan RM10 nak jadikan macam yang saya sebut ke? Ataupun nak maintain tapi kurangkan sum cover. Gitu je lah teknik closing Kak Amah yang mula-mula Kak Amah jadi ejen. Kakak kan cerita Kak Amah ni. Kak Amah selalu tak ada fikir balik yang kalau jumpa dia sampai hari ni kakak tu mesti gelak kat Kak Amah. Okay. Oh, sedar tak sedar kita dah 4:30 insya-Allah. Nak asar dah kan? Okay, so terima kasih banyak Kak Amah kerana sudi meluangkan masa bersama kami tim 285 dan saya tengok mungkin ada tim Kak Mas dalam ni. Okay, so terima kasih Kak Amah ya. InsyaAllah kita berjumpa di convention di luar negara. Kan? So thank you banyak Kak Amah dan saya juga menjemput orang jemput kita tu sebab orang percaya. So I love you. I love you too. Okay, insyaAllah mungkin lepas ni kita sharing-sharing benda lain pula kan. Mana tahu mungkin ada topik khas ke khusus yang kita boleh deepkan lagi ke kan. InsyaAllah. So mungkin lepas ni Kak Amah boleh panggil, maksudnya bila kita buat tu mungkin boleh jemput ejen Kak Amah sekali. Mana-mana yang adalah kan. So kita boleh berkongsi sama-sama kan. Alright. So terima kasih semua kepada sahabat-sahabat. Income dah berapa ribu ni Puan Azma ni? Ada orang tanya pula ni. Itu soalan Cepu Mas kalau boleh share. Boleh lah income tu boleh besar ke 10 anak dan anak yang pertama masuk you tak ambil loan, ada PTPTN. Tengok tu. Alhamdulillah. Buat je. Dengar tu buat je. Kita close strong. Okay? Alright, thank you Kak Amah. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Amah, terima kasih kepada kawan-kawan semua. So kita end up kita punya program pada petang ini. Good luck semua. Tinggal lagi beberapa hari lagi, sebulan lebih. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Okay semua
So bolehlah nak left yang orang lain tu. Kak Ma ada ni ke besok ni ke? Terima Ada kasih. appointment hari-hari ke Kak? Ha? Appointment memang ada hari-hari ke? Buatlah sebab Kak Man ni struggle recruitment sekarang ni. Oh. So jadinya bila nak recruit, Kak Man kena buat sale lah. Sebab sale and recruit simultaneously Sekali kan. kan. So bila nak recruit tu kena buat sale lah banyak. Betul-betul lah Kak Ma. Alright. Alright. Terima kasih Kak Ma. Terima kasih Kak Anis. Banyak tanya. Malu aku panggil Kak Ma. Panggil je. Apa? Dia Kak Ma tu dah macam jadi nama timbangan. Betul. Sebab Kak Nis ni dah 50-an. Tak apa. Memang Kak Ma tu dah jadi nama timbangan dah. Semua panggil Kak Ma. Batch UIA pun panggil Kak Ma. Oh, okey. Budak-budak lelaki lah. Yang perempuan aku kau je lah. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Okay, Ija and Thank you, Ija. Right. Thank you, Mas Lina. Siapa? Tak nampak pun muka. Itu Kak Kak Mas Mas munculkan diri. Mas. program tu dekat Kuantan tu. Oh ya ke? Patut Oh, lah. ya ke? Dia sebenarnya Ija pinjam dia punya Zoom ni. Oh ya ke? Zoom Kak Mas. Sebabnya Zoom kan kita boleh record kan. Google Meet tak tahu hutang mana hutangnya. Nak record. Google Meet kalau beli baru boleh record. Itulah dia. Jadi yang free-free je. Okay, bye. Alright. Assalamualaikum. Salam. Okay, Ija end kan ya, Liv. Thank you. Kalau aku live, nanti aku live tu. Kak Mas. Kena. End je, end. Bawah sekali tak ada. Tak ada, Ija co-host je. Ya. Kena cakap kat Kak Mas. Nanti kalau aku live, online tak? Tak angkat pula dia. Kak, dah selesai. Ija punya tak keluar N. Ija punya tak keluar N. Dia leave je. Kalau Ija leave, Ija punya tak keluar N. N nak tutup tu tak boleh. Oh, ni lah. Ada. Ni kita tengah dua ni. Macam mana nak buat? Kakak tu. Kak Mas dan. Okey, Ija. Terima kasih banyak, Ija. Okay, alright. Kakak simpan rekod tu. Okey, Kak Mas. Off. Kak Mas save recording ni. Okay. Alright. Okay, thank you. Bye. Itulah Ija tak reti yang tu.